Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Matematik tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Nur Faiza. Baiklah Cikgu, apa yang kita akan belajar untuk segmen ini? Okey Sean, untuk segmen ini kita akan belajar lebih mendalam bagaimana nak menyelesaikan soalan sekiranya diberi set data sama ada plot titik atau plot batang dan daun. Okey, kita tengok soalan ini murid saya. Ini adalah contoh soalan apabila melibatkan soalan plot titik atau plot batang dan daun. Amira sedang mengikuti pengajian dalam bidang pastry. Dalam salah satu kursus yang ditawarkan, beliau perlu melakukan tinjauan untuk mengetahui jumlah hasil jualan donat di kedai A selama 18 hari. Jadi kita ada data sebanyak 18 data. Plot batang dan daun di bawah menunjukkan dapatan tinjauan di kedai tersebut. Pertama, soalan dah beri set data dalam bentuk plot batang dan daun. Kedua, soalan minta hitung sisihan piawai di sini bagi jualan donat di kedai A. Jadi, murid-murid kena tahu bagaimana nak mencari sisihan piawai dengan tepat. Dan sebelum nak mencari, Sean dan murid di rumah kena dulu pandai baca data. Okey, saya nak berkongsi hari ini, Sean, cara nak membaca data. Kalau sini 45 pada bahagian batang dan 3 di bahagian daun, datanya adalah 453. Ya. Sebab kita kena tahu daun itu adalah single number, nombor tunggal. Di mana rumah sah. Lagi senanglah, nombor tunggal. Jadi 453. Manakala hari yang kedua dia dapat 453 juga. Seterusnya 455 dan 459. Inilah contoh data yang dapat atau bilangan donat yang dijual. Jadi murid kena pandai membaca. Dan secara tidak langsung, bila murid pandai membaca, murid dapat mencari sisihan piawai. Baiklah murid saya nak berkongsi bagaimana nak menyelesaikan soalan ini. Pertama murid saya, apabila nak mencari sisihan piawai, kita kena tahu formula dulu. Kita kena faham, sisihan piawai bersangkut dengan variance. Variance kita adalah seperti ini. Variance, dia punya simbol adalah sigma kuasa 2. Di mana caranya atau formulanya adalah jumlah X kuasa 2 bahagi dengan bilangan data N tolak min kuasa 2. Jadi murid kena tahu, murid perlu mencari nilai min dahulu. Bagaimana nak mencari nilai min? Kita balik semula formula min. Min, murid saya di rumah dan di studio. Simbol ini murid kena ingat. Kadang-kadang dia tak tulis, dia bagi simbol. So ini adalah simbol min. Min formulanya adalah jumlah X bahagi dengan bilangan data. Bagaimana nak mencari jumlah X? So daripada sini mungkin Sean boleh bantu saya. Kita cuba dan murid di studio juga boleh mencari nilai min sekarang. Kita cuba 453 Sean. Baik. Kita tambah 453. Kita tambah 455. Kita tambah 459. Baik. Seterusnya kita tambah 501. Tambah 503. Tambah 505. Baik. Tambah 506. Tambah 508. Dapat? Dapat, Cikgu. Seterusnya 551. Baik. Tambah 552. Tambah 552. Tambah 554. Baik. Tambah 557. Oh, kejap Cikgu, salah silap. Tambah dengan 557. Seterusnya kita tambah 603. 606. 655. Tambah 655. Sean dapat berapa? Saya dapat 9,628. Ini adalah jumlah yang Sean dapat. Adakah sama dengan murid saya di studio? Ada tak murid-murid yang menjawab? Dibahagikan dengan bilangan set data 18. Ini cara mencari min.
Tengok. Okey, tahniah Sean. Betul lah kita buat di studio ni. Okey, dan daripada sini kita akan dapat nilai min di sini. Okey, bila kita dapat nilai min seperti ini, inilah nilai min kita. 534.89. Ya. Tahniah dan syabas Sean dan juga murid saya. Terima kasih, Ego. Okey, kita bagi stiker dulu kat Okey, mereka Ego. boleh? Nak berapa stiker, Ego? Bagi seorang satu stiker. Seorang satu stiker. Baik, Okey, Ego. bila kita dah dapat nilai min. Okey, kita dah dapat nilai min seperti ini, Sean. Ya. Seterusnya kita nak cari nilai jumlah X kuasa 2. Okey, saya perlukan bantuan murid saya di studio untuk cari berapakah jumlah X kuasa 2. Cuba Okey, murid cari sekarang dan tulis berapa jumlah X kuasa 2 yang murid dapat. Okey, sama dengan Sean kita tadi kan? Ya. Tadi kita buat 453. Kalau jumlah X kuasa 2 kita akan dapat cara menulis 453 kuasa 2. Kuasa 2 kita dapat. Ini cara nak cari kuasa kita dapat 205,209. Ya. Yang tu baru satu nilai, Ego. Ya. Okey. Seterusnya kita ada dua nilai 453. Betul tak? Betul, Ego. 453 kuasa 2. Ini cara menjawab murid saya. Kuasa 2. Tambah seterusnya kita ada 455 kuasa 2 dan tambah seterusnya. Itulah jalan kerja kita yang sebenar. Yang itu untuk cari... Sebenarnya kena tulis jalan kerja ni, kemudian tekan kalkulator saja untuk dapat jawapan. Okey, mungkin murid di studio dah tengah menjawab. Ada yang dah selesai dah? Kalau dah selesai, boleh tunjuk tak berapa jumlah X kuasa 2 yang murid dapat? Data dia banyak tau. Jadi murid di rumah pun jangan terkejut kalau dapat data kadang-kadang sampai ratus ribu. 10,000. Tengok dia dapat berapa? Ego dapat 522,000. Okey, bukan 522,000 tapi 5,220,328. Nampak tak? Bilangan numbernya sangat besar. Ya. Jadi di sini murid jangan terkejut. Besarnya jumlah dia. Inilah matematik. Kita bermain dengan nombor. Ya. Jadi bila murid dapat, okey, saya dah ambil daripada jawapan murid. 22 sifar 328. Okey, kita ikut formula je murid saya. Bahagi dengan N. N kita bilangan data. 18. Tolak nilai min tadi yang kita dapat. 534.89 kuasa 2. Ini langkah pertama. Tadi kita dah dapat min. Seterusnya kita cari jumlah X kuasa 2 supaya dapat masuk dalam formula. Dan murid di rumah kena ingat, penulisan formula adalah sangat penting. Kalau murid salah tulis formula, maka salahlah jalan kerja murid. Jadi kena hati-hati. Okey, ada juga murid tanya, perlu tak nak letak kurungan di sini? Tiada masalah. Asalkan dia masih seiring dengan formula yang diberi. Okey, seterusnya murid angkat sekali lagi boleh jawapan murid? Okey, ini variance yang kita dapat. Kita dapat macam ni, Sean. Sama yang seperti saya tunjuk tadi. Dan kita akan dapat nilai ini adalah variance. Tetapi soalan bukan nak variance. Soalan nak sisihan piawai. Jadi nak dapat sisihan piawai, mesti punca kuasa 2 kepada variance. Okey, boleh tak murid saya di studio bantu saya atau Sean sendiri bantu saya? Okey, cikgu. Tekan punca kuasa 2. Okey. 3910 perpuluhan 91 sifar 122. Okey. Jawapan yang saya dapat, Ego, adalah 62. Okey, saya tulis dulu. 62. Perpuluhan 537. Okey. 269. Saya ambil 537. 3 sahaja. Boleh? 3 boleh, Ego. Okey, saya dah bundarkan. Okey, saya nak tekan di sini. Bagaimana cara nak menjawab dengan tepat? Berapa nak ambil tempat perpuluhan? Itulah, Ego. Kan? Cikgu nak tulis semua ke? Tak perlu murid saya. Untuk nilai seperti ini yang panjang, murid boleh ambil 4 angka bererti ataupun 2 tempat perpuluhan. Okey, kalau seperti ini 62.5373 contoh, kita nak jadikan dia kepada 4 angka bererti, kita akan dapat 62.54. Kenapa 4? Sebab 7 ini lebih besar daripada 5. Okey, samalah dengan
tempat perpuluhan. Kalau nak 3 tempat perpuluhan pun tak ada masalah. Kalau 3 tempat perpuluhan dia akan jadi 62.537 ke 8 Sean? 537 Ya, pandai. 537. Ini adalah 3 tempat perpuluhan. Jadi jawapan ini juga diterima. Tiada masalah di sini. Jadi inilah jawapan yang kita dapat. Sama kan? 62.54. Ya, betul. Jadi sama tak dengan murid saya di studio? Boleh angkat jawapan tak murid saya? Ya. Okey. Cuma tengok di sini. Ini yang saya nak tampak. Cuba kita lihat jawapan Alia dengan jawapan Susan dan Kritika. Dekat mana yang berbeza, Sean? Jawapan Alia dia 62.53. Nampak tak Alia kat mana berlaku kesilapan? Sebab dia punca kuasa 2 kan terus kepada sisihan piawai. Sepatutnya punca kuasa pada varian. 391 sifar itu. Yang seperti Susan dan Kritika jawab. Jadi Susan dan Kritika kita bagi 2 stiker. Tashana 1 stiker. Alia kita tak bagi stiker lagi. Tak apa Alia, don't worry. Okey. Seterusnya, inilah cara menjawab murid saya. Soalan yang sangat simple, sangat mudah, mencari nilai sisihan piawai. Tapi jika murid tidak menguasai formula, tidak tahu membaca data, tidak tahu mencari nilai min, bagaimana murid nak menyelesaikan soalan tersebut, Sean? Kan cikgu? Okey. Sean, nampaknya kita dah sampai penghujung. Ya, betul. Okey, untuk hari ini kita ada kesimpulan. Okey, murid saya di studio, boleh tak menjawab? Kalau set data yang kecil, kita nak guna plot titik atau plot batang dan daun? Siapa yang nak menjawab? Ada tak yang nak menjawab? Semua dah. Okey, Alia nak menjawab. Apa yang jawapan dia, Alia? Plot titik. Okey, plot titik. Kita tengok betul ke tidak? Ya, betul. tahniah Alia. Okey, so satu lagi stiker untuk Alia. Tahniah. Okey, bagi set data yang besar, kita akan guna, sudah tentulah kita akan guna plot batang dan daun. Okey, sebelum kita habis, boleh tak saya bertanya kepada murid? Apa yang murid dah belajar hari ini? Okey, kita nak round table sekejap boleh? Boleh. Okey, kita tanya Susan. Susan, awak dah belajar apa hari ini? Saya dapat belajar sisihan piawai, variance, min, mod dan median. Okey. Nampaknya apa yang kita nak dah tercapai. Daripada situ, hubung kait antara kedua-dua jenis plot kita dan juga dapat membanding bezakan jika diberi 2 set data. Okey. Dan daripada plot tersebut, Sean, kita dapat mencari nilai kuantitatif yang disebut oleh Susan tadi, iaitu sisihan piawai, varian, julat antara kuartil dan sebagainya. Okey, jadi itu saja daripada saya, Sean, untuk hari ini. Dan apa-apa pun, murid di rumah dan juga di studio, jangan putus asa. Teruskan berusaha. Matematik itu sangat mudah sekiranya murid memahami konsep. Ya, betul. Terima kasih cikgu. Dan sebelum kita mengakhiri, boleh tak saya tanya cikgu, bagaimana pentaksiran ataupun prestasi murid kita sepanjang pembelajaran kita? Okey, untuk keempat-empat murid kita, tahniah kerana dapat menguasai plot titik dan plot batang dan daun dengan tepat. Terima kasih cikgu. Dan sekiranya mereka yang menonton sekarang, mereka ingin mendapatkan latihan pengukuhan, dari mana mereka boleh mendapatkannya? Mereka boleh dapatkan di portal Delima. Okey, baiklah Cikgu Nurfaiza atas pembelajaran kita pada hari ini dan juga kepada Cikgu Kulina kerana menjadi jurubahasa isyarat kita pada hari ini, dan kepada murid-murid yang bersama kita, harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua, jumpa lagi.